Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Meraikan Tetamu. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Meraikan Tetamu ini terdapat pada muka surat 120 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.2 membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbual tentang sesuatu perkara mengenai bagai aur dengan tebing dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, menjelaskan dan melengkapkan 8 ayat dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk mengikut konteks dengan betul mengenai bagai aur dengan tebing. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 5 maklumat tersurat dan tersirat mengenai meraikan tetamu untuk memindahkan maklumat tersebut mengikut keutamaan ke dalam bentuk ulasan. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat tersurat dan tersirat mengenai meraikan tetamu dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, bagaimanakah kalian melayani tetamu yang hadir ke rumah kalian? Bagus. Tentunya, kita perlu memberikan layanan yang terbaik kepada tetamu yang hadir ke rumah kita. Kita lihat gambar yang pertama di situ menunjukkan sebuah ruang tamu yang sungguh bersih dan juga kemas. Pastinya memberikan keselesaan kepada tetamu yang hadir. Berbanding gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan sebuah ruang tamu yang tidak terurus dan juga kotor. Di situ juga terdapat barang-barang yang bersepah. Pastinya tetamu yang hadir ke rumah begitu, pastinya dia tidak akan berasa selesa dan mungkin tidak berasa selamat kerana mungkin terdapat barang-barang yang berbahaya dan mungkin dia akan terpijak barang tersebut dan pasti akan terjatuh. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga di sebelah bawah itu menunjukkan semasa musim perayaan iaitu sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menunjukkan sekumpulan keluarga ataupun sebuah keluarga yang bersalaman dengan tuan rumah. Oleh itu, mereka dapat menghormati antara satu sama lain, antara pihak tuan rumah dan juga pihak tetamu. Namun begitu, pada masa kini, pandemik COVID yang sedang melanda di negara kita tidak dapat bersalaman. Dan gambar yang terakhir di situ menunjukkan situasi semasa perayaan Deepavali, iaitu menunjukkan tuan rumah yang menyambut kedatangan tetamu yang hadir ke rumahnya. Pastinya, perkara ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk semangat perpaduan kaum. Oleh itu, sekiranya ada tetamu yang datang ke rumah kita, kita mestilah memberikan layanan yang terbaik dan sebaiknya lah mengikut kemampuan kita. Oleh itu, murid-murid perlulah menjaga hubungan silaturahim sesama tetamu yang hadir ke rumah.
Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai meraihkan tetamu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membacanya. Setibanya di rumah, Izuni terus menuju ke dapur. Langkahnya dihayun laju. Dia mahu segera mengisi perutnya yang sejak tadi asyik berkeroncong. Tiba-tiba, Izuni terpandang sekeping nota pesanan daripada ibunya yang terlekat pada peti sejuk. Baiklah murid-murid, sekarang kita bersama-sama untuk membaca nota yang ditulis oleh Ibu Izuni untuk Izuni. Izuni, ibu dan ayah terpaksa bergegas ke hospital kerana menziarahi rakan ayah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Pak Long dan Mak Long dalam perjalanan ke rumah kita. Jika mereka sampai sebelum ibu dan ayah pulang, tolong sambut kedatangan mereka dengan mesra dan bersopan. Ibumu. Setelah membaca pesanan itu, Izuni terdiam untuk seketika. Dia belum pernah menyambut kedatangan saudara maranya seorang diri. Fikiran Izuni mula melayang mengingati pengalaman lalu. Namun, belum pun sempat Izuni melayan seleranya, tiba-tiba kedengaran loceng rumahnya berbunyi dan telefon berdering. Izuni tergamam. Apakah yang harus dilakukannya? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan cerita ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membuat keputusan yang sesuai mengikut keutamaan berdasarkan situasi yang dihadapi oleh Izuni. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita bersama-sama memikirkan ataupun membuat keputusan yang sesuai berdasarkan perkara utama yang perlu dilakukan oleh Izuni. Jadinya di sini, Izuni menghadapi 5 situasi iaitu menjawab panggilan telefon, kedua menukar pakaian, ketiga menjamah makanan, keempat membuka pintu dan yang kelima mengemas ruang tamu. Oleh yang demikian, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk membuat keputusan ataupun membuat pilihan yang utama yang patut dilakukan oleh Izuni. Jadinya di sini kita lihat yang pertama, Izuni perlu menjawab panggilan telefon. Ya, cikgu akan menjelaskan sebentar lagi mengenai sebab dan alasan ataupun maklumat tersirat yang sesuai berdasarkan perkara tersebut. Perkara yang kedua yang perlu dilakukan oleh Izuni, mengemas ruang tamu. Yang ketiga, membuka pintu. Dan yang keempat, menukar pakaian. Dan yang kelima, menjamah makanan. Diharapkan murid-murid dapatlah membuat keputusan yang sesuai mengikut keutamaan yang perlu dilakukan oleh Izuni. Ini ialah contoh jawapan daripada Cikgu Afan. Mungkin murid-murid ada idea yang tersendiri ataupun pilihan yang tersendiri mengikut keutamaannya lah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan maklumat tersurat tersebut untuk mendapatkan maklumat tersirat dalam bentuk peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, sekarang kita mahu menjelaskan maklumat tersurat iaitu berdasarkan pilihan yang kita lakukan tadi mengikut keutamaan. Maksudnya perkara yang menjadi utama untuk dilakukan. Oleh itu, kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama, menjawab panggilan telefon. Itulah perkara utama yang perlu dilakukan oleh Izuni. Jadinya di sini mesti ada sebab dan perlulah kita menggunakan kata hubung keterangan seperti yang cikgu tunjukkan di situ iaitu KBS 2. Apa itu KBS 2?
K merujuk kepada kerana, B bagi, S supaya, D demi, U untuk dan A agar. Formulanya KBS 2. Jadinya di sini, mengapakah Izuni perlu menjawab panggilan telefon terlebih dahulu? Ya, bagus. Untuk mengelakkan daripada terlepas panggilan penting daripada seseorang. Mungkin ada panggilan yang sangat penting, iaitu apa-apa sahajalah, mungkin daripada ibu atau bapanya ataupun orang lain. Jadi, sebelum telefon tersebut dimatikan, maka Izuni perlu mengangkat telefon tersebut. Seterusnya, yang kedua, mengemas ruang tamu. Ada sebab dan alasannya mengapakah Izuni perlu mengemas ruang tamu? Bagus. Supaya memberikan keselesaan kepada tetamu. Mestilah ada penggunaan kata hubung keterangan supaya memberikan keselesaan kepada tetamu. Kalaulah rumah kita ini bersepah, bantal, tilam, apa-apa sahajalah kan di ruang tamu tu. Kadang-kadang ada pasu bunga terjatuh. Mungkin ada baju adik kamu yang bersepah. Oleh itu, murid-murid perlulah mengemaskan rumah tersebut dengan secepatnya lah, supaya memberi keselesaan kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Seterusnya, membuka pintu. Mesti ada sebab mengapakah Izuni perlu membuka pintu. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah sediakan, iaitu bagi mengelakkan tetamu menunggu terlalu lama di luar rumah. Ya, perkara ini perlulah diberi perhatian supaya tetamu yang datang ke rumah kita itu tidak terlalu lama menunggu. Seterusnya, perkara yang keempat yang perlu dilakukan oleh Izuni, menukar pakaian. Mesti ada sebab Izuni perlu menukar pakaian. Sebabnya di situ, bagi mengelakkan bau busuk dihidu oleh tetamunya. Bau busuk ni mungkin bau hapak lah kan. Balik dari sekolah, berpeluh-peluh. Kemudian, murid-murid bersama dengan tetamu. Jadi di sini pastinya mendatangkan bau yang kurang enak ataupun bau yang busuk lah kan, bau peluh kamu. Jadi Izuni perlu menukarkan pakaiannya. Dan yang terakhir sekali, menjamah makanan. Ya, bagus. Inilah perkara yang terakhir. Kita perlu mengutamakan tetamu dan akhir sekali kita hendaklah melakukan perkara yang melibatkan urusan diri kita sendirilah, iaitu menjamah makanan. Namun begitu, Izuni perlulah menjemput tetamunya untuk menjamu selera bersama-sama. Oleh itu, maklumat tersiratnya di sini, untuk menjemput tetamunya menjamu selera bersama-samanya dan mengelakkan perut Izuni sakit. Ya. Jadinya di sini, sambil Izuni makan ataupun menjamu selera, dia boleh bersembang-sembang dengan tetamunya, iaitu tidak lain dan tidak bukan Pak Long dan Mak Longnya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan pilihan ataupun perkara yang menjadi keutamaan untuk dilakukan oleh Izuni. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah ulasan mengenai meraihkan tetamu. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini, murid perlu menulis sebuah ulasan berdasarkan panduan khas yang cikgu tunjukkan di sini. Di sini kita lihat dalam ulasan ini mengandungi 3 perenggan. Perenggan pertama merupakan pendahuluan. Perenggan yang kedua iaitu maklumat tersurat dan tersirat. Dan perenggan yang ketiga merupakan penutup ulasan.
Baiklah, kita akan membaca pendahuluan yang cikgu nyatakan di sini. Petikan ini mengenai situasi yang dihadapi oleh Izuni yang perlu dilakukan olehnya bagi melakukan suatu perkara mengikut keutamaan. Ini ialah perenggan pertama sebagai pendahuluan. Kemudian kita lihat perenggan yang kedua. Antara perkara utama yang perlu dilakukannya ialah dia perlu menjawab panggilan telefon bagi apa? Di situ. Bagi merupakan kata hubung keterangan, iaitu mahu menjelaskan maklumat tersurat tersebut, menjawab panggilan telefon. Jadi di sini murid-murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi yang telah kita bincangkan dalam bentuk peta pelbagai alir. Catatkanlah di sini maklumat tersirat, iaitu penjelasannya. Selepas itu dia hendaklah ... supaya apa? Jadi di sini murid rujuklah semula dalam slide aktiviti 2 tadi sehinggalah akhir sekali dia ... untuk apa? Rujuklah semula dalam slide aktiviti yang kedua tadi. Kemudian kita lihat penutup. Perenggan yang terakhirlah. Kesimpulannya, kita mestilah melayani tetamu dengan sebaiknya supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.